Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Untuk itu, NGO perlu berdaftar dengan YAPIM. Sementara itu, jelas beliau mana-mana NGO yang didapati menyeleweng akan disenarai hitam. Hampir 4 juta ringgit sudah disumbangkan Humanitarian Care Malaysia MyCare menerusi 4 fasa kepada Palestin. RM500,000 diserahkan masing-masing untuk fasa 1 dan 2. 1.1 juta ringgit pula diserahkan masing-masing pada fasa 3 dan 4. Daripada jumlah itu, MyCare Johor telah menyumbangkan RM700,000 setakat ini. 1,800 peserta dari dalam dan luar negara terlibat dalam World Quran Convention 4.0 yang berlangsung hari ini. Konvensyen antarabangsa anjuran JAKIM itu bertujuan memudayakan nilai positif dalam komuniti Muslim berpandukan Al-Quran dan Hadis. Bertemakan Serve to be Served, a Divine Guidance from Surah Al-Insan, turut menjadi pencetus membina legasi yang Muslim leaders for the world. Majlis Agama Islam Melayu Persekutuan MAWIP selalu peruntukan RM360,000 bagi membangun 6 rumah hijau yang melalui program pembangunan agropreneur asnaf laman hidroponik. Seramai 6 asnaf tani terpilih kini mampu memperoleh pendapatan RM1,500 untuk sekali tuaian, sekaligus membantu mereka menjana pendapatan. Inisiatif Bomba Komuniti Prima yang pertama dilancarkan di Residensi Meru Ipoh bagi memberi latihan kebombaan asas kepada penduduk. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan berkata ia hasil kerjasama rentas agensi antara JBPM bersama Perbadanan Prima Malaysia. Usaha ini bagi menjamin keselamatan penduduk Prima dan sebagai langkah pencegahan risiko kebakaran. Utamakan kesejahteraan rakyat menjadi agenda program setahun bersama Kerajaan Madani. Program bakal berlangsung 8 hingga 10 Disember ini. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif KKD berkata ia menjadi platform terbaik kerajaan mendekati rakyat sekaligus menyebarluas perancangan dan pencapaian kerajaan. Pelbagai pengisian menarik antaranya jualan Mega Madani, kaunter bayaran saman yang menawarkan potongan sehingga 50% serta Karnival Kerjaya. Ini Batik Malaysia menjadi tema sambutan Hari Batik Malaysia 2023 yang berlangsung di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Kelainan sambutan kali ini antaranya Zoom Batik dan jualan Rahmah Batik yang menawarkan harga barangan batik di bawah RM100. Sambutan ini berlangsung hingga 4 Disember bermula 10 pagi hingga 10 malam. Juga disambut serentak di seluruh negara. Program Silang Budaya Negeri Sembilan dengan Sumatera Barat Indonesia merapatkan hubungan silaturahim negara serumpun. Program berasaskan konteks budaya, kesenian dan adat warisan. Exco Warisan Teknologi, Inovasi dan Digital Negeri Sembilan berkata ia turut memberi kesedaran kepada golongan muda berhubung kepentingan dan keunikan adat dan budaya di Negeri Sembilan. Program menyasarkan penyertaan sehingga 200 orang khususnya daripada kumpulan pelajar Institut Pendidikan Tinggi. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menerima anugerah ijazah kehormat Doktor Falsafah Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. Anugerah itu diterima dalam sidang khas hari pertama Istiadat Convocation ke-23 di Dewan Sultan Ibrahim Kampus Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Batu Pahat. Anugerah berkenaan diberikan bagi menghargai sumbangan dan kecemerlangan baginda dalam kepimpinan lestari kepada UTHM, bangsa Johor dan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menyaksikan pertukaran dokumen pelaburan tenaga antara syarikat-syarikat Malaysia dan Kerajaan Negeri Pahang dengan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar di Abu Dhabi yang melibatkan Tenaga Nasional Berhad, Cita Global Berhad, Malakoff Berhad, Saipak Resources Berhad, Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang dan Tadau Energies yang berhad. Ia susulan pemeteraian MOU antara Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Maida dan Masdar pada 5 dan 6 Oktober lalu. Malaysia mengharapkan komitmen padu daripada semua negara terlibat pada perhimpunan COP28 berhubung perubahan iklim. Jelas Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, penyertaan Malaysia dimanfaatkan sebaiknya untuk berkongsi usaha negara berdepan cabaran itu. Pavilion Malaysia di Expo City Dubai menjadi medan mengetengahkan peranan Malaysia memacu masa depan hijau menggunakan pendekatan inovasi, amalan kelestarian dan kolaborasi strategik.
Lembaga Pembangunan Langkawi LADA sambut baik pengumuman kerajaan berkaitan pengecualian visa kemasukan kepada pelancong China dan India. Menurutnya, ia langkah penting ke arah menggiatkan semula ekonomi dan sektor pelancongan Pulau Perairan itu. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan kesan akibat pandemik dan merajakkan semula sektor pelancongan secara keseluruhan. Pemerkasaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menjadi kunci kejayaan agenda peralihan tenaga negara. Menurut Majlis Industri Tenaga EIC, langkah itu mampu mempersiapkan modal insan dengan kepakaran selari keperluan masa depan. Ia juga menyumbang kepada penyertaan inklusif seluruh masyarakat untuk menjayakan agenda bebas karbon tanpa memikirkan mana-mana kumpulan. Sehingga kini lebih 15,000 rakyat Palestin telah terbunuh sejak konflik tercetus pada 7 Oktober lalu. Pihak Kesihatan Palestin memaklumkan ribuan lagi masih hilang dan dikhawatiri tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Kenyataan PBB pula menyebut sebanyak 80% daripada 2.3 juta penduduk Gaza telah dihalau dari kediaman mereka dan terpaksa berteduh di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, 109 rakyat Palestin dilaporkan terbunuh manakala ramai lagi cedera. Hanya beberapa jam selepas gencatan senjata terbaharu berakhir pada Jumaat, Kementerian Kesihatan Palestin berkata kebanyakan yang tercedera adalah wanita dan kanak-kanak. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang berkuat kuasa pada 24 November berakhir pada pagi semalam. Tabung Kecemasan Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF menggesa supaya gencatan senjata di Gaza diteruskan. Seruan dibuat selepas Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza. Jurucakap UNICEF menegaskan tindakan rejim Zionis itu tidak hanya akan membawa lebih banyak kesengsaraan. Dalam pada itu, rejim Zionis dilihat menyasarkan pejuang Hizbullah di Lubnan apabila pada Jumaat mendedahkan satu video serangan udara terhadap kumpulan itu. Bagaimanapun, tiada lokasi tepat atau tarikh rakaman didedahkan. Serangan berkenaan telah mengorbankan 3 orang di selatan Lubnan. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Tular di media sosial seorang individu yang mendakwa sistem identiti digital nasional IDN akan dinaik taraf menggunakan sistem iris dan pengesahan wajah. Beliau turut mendakwa sistem itu juga bakal mengaplikasikan penggunaan microchip yang dimasukkan ke dalam tangan. Kesan daripada hantaran itu, ia mengundang kegusaran serta reaksi negatif masyarakat. Semakan pasukan Biar Betul mendapati hantaran terbabit merupakan fitnah tidak berasas. Ia dipercayai sengaja direka bertujuan untuk mengelirukan masyarakat. Kata kononnya ada singkat itu masuk dalam badan, chip itu dan sebagainya. Jadi saya harap dengar penjelasan dari Mosti, dari KKD sebelum kita berikan komentar. Kerana komentar itu akan menjejaskan keyakinan rakyat dan kita akan terbelakang dengan negara lain dah maju ke depan. Perdana Menteri turut menjadi individu pertama memiliki kemudahan digital ID berkenaan. My Digital ID ini tidak akan mengambil gambar mata, cap jari atau masukkan chip ke dalam tubuh badan anda. Ia adalah sistem pengesahan identiti digital berasaskan pengkalan data Jabatan Pendaftaran Negara tanpa menggantikan sistem MyCard. Menjaga perpaduan dan keharmonian negara adalah tanggungjawab bersama. Henti penyebaran berita palsu, tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Bekalan SPR. Kandungan insaniah diperbaya, sampaikan maklumat kepada rakyat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medali. Peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman setakat 4 petang mencecah 60%. Angka itu hampir mencapai sasaran Suruhanjaya pilihan